Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan melihat kepada budaya penggunaan individu berpengaruh di media sosial dalam mempromosikan produk secara global. Terlebih dahulu, terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Abdul Latif bin Ahmad dan juga kepada rakan-rakan yang menonton video ini. Baik, bila kita bercakap tentang penggunaan individu berpengaruh ni, kita perlu tengok bahawa dalam dekad-dekad yang kebelakang sebelum ini budaya individu berpengaruh ni belum menjadi tular ataupun menjadi viral. Kebanyakannya sebelum ini adalah melalui ulasan-ulasan orang perseorangan, mulut ke mulut tentang sesuatu produk. Tapi apabila berlaku ledakan dan kecanggihan teknologi, maka pendekatan ini berubah secara sepenuhnya. Baik, untuk kita melihat tentang budaya penggunaan ini, saya akan memfokuskan kepada 5 perkara. Pertama adalah pengenalan sedikit latar belakang tentang budaya individu berpengaruh ini. Kemudian yang kedua adalah sorotan literatur kajian-kajian yang lepas, peranan dan pengaruh, isu dan permasalahan, dan seterusnya adalah kesimpulan. Baik, sedikit pengenalan impak dan peranan individu berpengaruh ni ada kesan yang besar dan menjadi trend terkini. Maknanya sekarang ini satu trend yang baru adalah kebanyakan produk perniagaan menggunakan usahawan ataupun individu berpengaruh untuk tujuan mempromosikan produk. Itu adalah trend dan juga budaya yang terbaru yang diamalkan oleh kebanyakan usahawan-usahawan di luar sana. Kalau mengikut takrifan daripada Kotler dan Armstrong, individu berpengaruh ini ada peranan yang besar. Itu adalah dimensi daripada Kotler dan Armstrong. Individu berpengaruh ini mempunyai peranan yang besar dan penting dalam membentuk keputusan pengguna ketika membeli sesuatu barangan. Kemudian Lee and Lien 2012 kata bahawa individu berpengaruh ini boleh untuk mempengaruhi keputusan pembelian seseorang individu, terutamanya di media sosial. Baik, hari ini konteks kita adalah kita akan melihat tentang peranan individu berpengaruh ini dalam mempromosikan produk di media sosial secara global. Kalau kita tengok di Malaysia, kajian tentang individu berpengaruh ni sangat kurang berbanding dengan kajian-kajian di barat. Antara kajian-kajian yang di barat yang sangat popular adalah kajian oleh Hub Pasmi 2017 yang mana melihat individu berpengaruh ini dari konteks pemasaran, di mana individu berpengaruh ini berpotensi dalam mengembangkan sesuatu perniagaan terutama dari aspek pemasaran. Kemudian Benedict dan Gronjon melihat tentang individu berpengaruh ini di Instagram, di media sosial. Kemudian Kip dan Uzunoglu 2014 melihat tentang individu berpengaruh ini dalam perkembangannya dalam konteks digital. Kemudian kalau 2018 kajian oleh Stargate melihat tentang fenomena ini, individu berpengaruh ini menunjukkan peningkatan dalam tempoh 5 tahun, terutamanya dengan fokus dalam pemasaran digital. Oleh itu dapatlah kita simpulkan daripada kajian-kajian yang dilaksanakan oleh 4 scholar ini bahawa individu berpengaruh ini kewujudannya di Malaysia dan juga global mula meningkat dan telah menunjukkan trend-trend penerimaan secara keseluruhan oleh masyarakat. Baik, seterusnya kita akan bawa perbincangan ini untuk melihat apa yang dibawa ataupun pernah dikaji oleh pemasar-pemasar ataupun kajian-kajian atau scholar yang terdahulu. Pertama adalah kita tengok daripada dimensi Roy dan juga Jerem 2009. Kajian oleh Roy ini melihat bahawa mendapati individu berpengaruh ini muncul pada abad ke-19. Maknanya abad 19 dah ada potensi individu berpengaruh. Cuma pada abad 19 ini konteksnya adalah individu berpengaruh ini lebih kepada artis, selebriti dalam televisyen. Kerana pada ketika itu perkembangan teknologi maklumat ini belum lagi begitu pesat. Kebanyakan pemasar di seluruh dunia menggunakan selebriti yang terkenal, seperti mana yang saya terangkan sebentar tadi. Kemudian Forbes 2016 juga melihat bahawa dalam kajiannya media sosial platform yang mampu mengangkat seseorang individu untuk menjadi terkenal sehingga memberi pengaruh secara langsung atau tidak langsung. Forbes ini memberi takrifan bahawa individu berpengaruh ini dikenali sebagai organik kerana kehidupannya normal dan bukan sebagai selebriti.
Pada kajian Forbes ini telah ada perubahan daripada seorang individu berpengaruh seperti selebriti kepada semua kelompok masyarakat. Kemudian dalam kajian seterusnya tentang kriteria populariti individu berpengaruh, yang ini kajian oleh Casey 2017. Individu berpengaruh ini mampu memberi pengaruh dan berupaya untuk berkomunikasi dengan pengikutnya sehingga wujudnya word of mouth. Maknanya percakapan mulut ke mulut daripada apa yang dizahirkan oleh individu berpengaruh ini. Kuasa word of mouth ni dilihat sebagai meyakinkan dan popularitinya akan terus meningkat. Individu berpengaruh ini juga dilihat berpengaruh dalam beberapa aspek seperti kualiti kandungan, penyampaian, daya tarikan dan juga kepercayaan. Kemudian seterusnya kita tengok tentang kualiti kandungan. Kajian-kajian yang berkaitan dengan kualiti kandungan ini dipelopori oleh Gilin 2008, di mana Gilin ini menyatakan bahawa kualiti isi kandungan adalah elemen utama. Maknanya dalam satu social media punya konten, konten itu adalah merupakan segala-galanya. Mengikut kajian daripada Gilin, individu berpengaruh akan menyesuaikan kandungan yang mereka ingin sampaikan agar bersesuaian dengan penonton yang akan melihat post tersebut. Itu adalah kajian yang dilaksanakan oleh Song dan Yun 2016 dan juga Gilin 2008. Seterusnya, kajian berkaitan dengan individu berpengaruh dari sudut dan kacamata daya tarikan pula. Yang ini satu kajian dilaksanakan dan memberi takrifan bahawa daya tarikan yang ada pada seseorang individu ini berpengaruh dalam mempengaruhi pengguna untuk membelikan sesuatu produk, dan pengguna merasakan dirinya akan kelihatan seperti individu berpengaruh setelah produk tersebut digunakan. Maknanya mereka ini adalah representasi kepada individu berpengaruh. Apa yang individu berpengaruh itu pakai, maka apabila orang lain pakai, maka seolah-olah orang itu adalah seperti mana individu berpengaruh. Itu adalah kajian dari aspek daya tarikan. Kemudian dari aspek kepercayaan pula, satu kajian yang dilaksanakan oleh Ohania 1990, di mana dalam konteks ini kepercayaan dalam komunikasi adalah tahap keyakinan para pendengar dan tahap penerimaan penyampai dan mesej. Tahap kepercayaan ini juga menentukan tahap penerimaan maklumat yang diberikan oleh individu berpengaruh melalui sesuatu produk. Yang ini adalah apa yang disampaikan daripada mulut individu berpengaruh adalah sangat dominan dan juga sangat bermakna dan penting kepada seseorang yang mendengar. Maknanya apabila seseorang itu mempunyai kredibiliti dalam bercakap tentang satu produk, maka orang lain akan mudah mempercayainya. Itulah konteks kajian oleh Ohania 1990. Seterusnya kita pergi kepada pengaruh individu berpengaruh ini di media sosial. Secara umumnya individu berpengaruh ini dia boleh merupakan seorang individu, dia boleh juga merupakan sesuatu entiti yang mewakili mana-mana jenama, syarikat atau organisasi untuk bersuara dan memberi pendapat dalam konteks dari konten yang mereka buat bertujuan menjadikan mereka sebagai pemasaran yang unik dan berbeza. Maknanya individu berpengaruh ini mungkin boleh jadi orang ataupun sesuatu entiti, di mana skop dan fokusnya adalah untuk mempromosikan produk sesuatu organisasi ataupun syarikat. Dalam konteks ini individu berpengaruh ni bukan sebagai jurucakap saja, tapi dia telah menjadi satu kejaya. Ini adalah perubahan yang besarlah daripada seorang jurucakap kepada menjadi seorang yang berkejaya untuk mereview sesuatu produk dan juga perkhidmatan sesuatu syarikat dan mendapat keuntungan daripada review tersebut. Baik, sekarang ni kita akan tengok tentang strategi komunikasi produk yang dilaksanakan oleh individu berpengaruh di media sosial. Pertama adalah strategi komunikasi produk berimpak. Yang ini adalah individu berpengaruh dalam konteks ini. Bila kita cakap tentang strategi komunikasi produk berimpak, dia akan melihat daripada sudut impak yang sangat besar. Oleh itu, kebanyakan organisasi ataupun syarikat menggunakan selebriti, menggunakan pelakon, artis, atlet yang mempunyai nama yang besar untuk mempromosikan produk mereka secara global. Dan konteks ini kebanyakannya yang menggunakan pendekatan strategi komunikasi produk berimpak ni adalah melibatkan syarikat dan juga pemasaran yang besar. Syarikat-syarikat yang ternama yang mempunyai modal yang besar untuk membayar artis, aktor ataupun atlet ini tadi. Seperti mana saya terangkan tadi, mereka ini ataupun selebriti artis ini mempunyai jumlah pengikut yang ramai.
apa yang dikatakan oleh artis ini akan menjadi ikutan kepada pengikut-pengikut yang sangat ramai. Saya bagi contoh seperti Cristiano Ronaldo. Yang ini ada pengikut lebih daripada 156 juta orang di platform Instagram. So, apa yang dilakukan oleh Ronaldo ini adalah dia melaksanakan pendekatan pengendosan produk. Maknanya mengiyakan kualiti produk, berkata sesuatu tentang produk dan juga memuji-muji tentang sesuatu produk. Dan dia dibayar untuk tujuan tersebut. Pengendosan produk boleh menyumbang kepada peningkatan jualan dan untuk mendapat kepercayaan khalayak sasaran. Dikatakan oleh Scholar 2017, pemilihan individu yang sesuai dan memenuhi kriteria untuk mewakili jenama sangat penting. Sebab itu apabila Nike memilih Cristiano Ronaldo ini sebagai seorang jenama kepada syarikat ini untuk bercakap tentang jenama Nike, maka produk Nike ini mendapat populariti yang sangat tinggi dan digunakan di merata kawasan atau merata sukan di seluruh dunia. Baik, strategi yang kedua adalah strategi komunikasi produk berfokus. Yang berfokus ini adalah konteksnya lebih kecil daripada berimpak. Dilaksanakan oleh individu-individu yang namanya tidak sebesar dan segah atlet, aktor, pelakon, penyanyi dan sebagainya. Yang ini adalah terdiri daripada blogger ataupun wartawan yang lebih fokus skopnya. Mereka ini ada kelebihan untuk menyampaikan sesuatu berita dan informasi dan mampu untuk mempengaruhi pengikut di media sosial. Kalau kita tengok apa yang dikatakan oleh Mavak 2016 ini, individu berpengaruh ini adalah daripada mereka yang memberi pengaruh yang signifikan kepada tindakan pembelian barang yang dipromosikan di media sosial. Saya suka bawa kepada satu contoh iaitu Bonnie dan juga Chris Bonnie ini. Grace Bonnie ini mempunyai pengikut seramai 869,000 orang di media sosial dan dia ada satu penulisan yang dinamakan sebagai design.sponge.com/book ini dan daripada penulisan ini dia boleh untuk menarik ramai pengikut untuk ikut suka produk dan juga konten yang dipaparkan oleh Grace Bonnie ini di dalam Instagram beliau. Kemudian strategi komunikasi produk pakar. Yang pakar ini adalah terdiri pada individu berpengaruh dalam bidang masing-masing yang mempunyai kepakaran, yang diiktiraf kepakarannya, sama ada dalam bidang kecantikan, dalam bidang industri, dalam bidang fashion. So penggunaan individu berpengaruh ini dapat menerangkan sesuatu produk dan mempromosikan dan bercakap tentang satu produk dengan sangat detail. Pedoni 2016 berkata bahawa individu berpengaruh ini menjaga pengikut mereka strategik melalui komunikasi yang konsisten. Macam yang saya bagi tahu tadi, individu yang berpengaruh yang dalam konteks produk pakar ini boleh menerangkan produk secara detail dan daripada detail inilah boleh untuk menyebabkan pengikut-pengikutnya terpengaruh. Strategi komunikasi produk pakar ni sangat mampu untuk mencetuskan keinginan dan juga kemahuan pengguna. Mereka berupaya untuk meninggalkan kesan positif terhadap sikap dan kesetiaan brand dan malah mampu untuk mencadangkan brand tersebut kepada pengikut mereka dalam skala yang besar. Kalau ikut kajian yang dilaksanakan oleh Mavak 2016 ini, kalau menggunakan strategi komunikasi produk pakar ini, dia boleh untuk meningkat dan membawa penglibatan pengikut yang tinggi sekitar 26% hingga ke 60%. So produk pakar ini juga sangat dominan sebagai salah satu strategi komunikasi pemasaran produk secara global. Baik, seterusnya kita akan tengok tentang pengaruh di media sosial pula. Pengaruh individu berpengaruh ini di media sosial. Kalau kita tengok dalam konteks COVID-19 ini, pola pertumbuhan pemasaran individu berpengaruh ini sangat berkembang luas. Terutamanya apabila kita tidak boleh bekerja dan selalu duduk dekat rumah. Jadi kajian yang dilaksanakan oleh Amra dan juga Elma Abercrombie daripada firma kajian pemasaran individu berpengaruh ini mendapati terdapat 3 trend dalam tempoh COVID ini terhadap pertumbuhan pemasaran individu berpengaruh semasa COVID-19. Pertama adalah peningkatan penglibatan individu berpengaruh ini semasa COVID-19 meningkat dalam aktiviti promosi jenama walaupun hanya mendapat timbal balas bayaran yang sederhana. Dalam konteks ini, kalau sebelum COVID-19, individu berpengaruh ini dapat jumlah yang tinggi dari segi bayaran kerana boleh terlibat dalam syuting, boleh terlibat dalam pelbagai kontak layar
dan juga rakaman. Tapi apabila berlaku COVID, semuanya berada di rumah, mereka juga tetap terus untuk mempromosikan produk, tapi bayarannya adalah sederhana. Kemudian yang kedua, penggunaan Instagram dan Facebook ni meningkat 40% dalam tempoh COVID, dan peningkatan penggunaan media sosial ni satu petanda yang baik kepada individu berpengaruh dan perkembangan yang positif untuk mempromosikan produk dan juga bercakap tentang sesuatu produk. Dan yang terakhir sekali adalah penggunaan maksimum kebolehan individu berpengaruh semasa tempoh COVID-19. Ini dilihat daripada konteks pelbagai kemahiran yang digunakan oleh individu berpengaruh, terutamanya dari aspek kemahiran teknikal, pengendalian komputer, bercakap secara live dan sebagainya. Namun kita tak terlepas daripada melihat tentang isu dan permasalahan dalam budaya penggunaan individu berpengaruh dalam pemasaran global ini. Taylor 2020 mendapati bahawa tahun 2020 iaitu tahun lepas menyaksikan penggunaan secara maksimum individu berpengaruh dalam bidang pemasaran. Kemudian satu lagi kajian yang dilaksanakan oleh ANA, The Association of National Advertising, mendapati sebanyak 75% pelanggan tertarik dengan pemasaran menggunakan kaedah individu berpengaruh. Tertarik, tetapi adakah tertarik itu mempunyai korelasi dengan pembelian barang? Dalam kajian ANA ni 36% saja daripada 75% ini, hanyalah 36% sahaja yang yakin penggunaan kaedah individu berpengaruh ini adalah efektif. Kemudian kajian oleh Stakla pula mendapati keluarga dan rakan-rakan lebih dipercayai dan mempunyai impak yang besar ke atas keputusan pembelian sesuatu produk berbanding selebriti dan juga individu berpengaruh di media sosial. Ini berbeza pula. 75% kajian oleh NIA tadi mendapati bahawa pelanggan tertarik dengan penggunaan kaedah individu berpengaruh, tapi kajian oleh Stakla ini mendapati bahawa lebih banyak kepercayaan itu adalah ke atas review yang dibuat oleh keluarga dan juga rakan-rakan. Seterusnya adalah isu dan permasalahan yang spesifik dirungkai oleh Tobin 2019. Menyenaraikan masalah dalam kaedah pemasaran individu berpengaruh kepada 3 aspek berikut. Pertama adalah kehadiran pengikut palsu. Dalam konteks ini, walaupun mereka ada katakan 156 juta pengikut, 100,000 pengikut, tapi pengikut-pengikut ni bukanlah pengikut yang asli ataupun genuine, tetapi ada kalanya adalah terdiri pada pelbagai konteks. Adanya adalah orang-orang yang hanya melihat, memantau tetapi tidak terlibat secara aktif, ataupun orang-orang yang bertindak secara palsu. Yang inilah yang dimaksudkan oleh Tobin tentang isu dan permasalahan yang pertama. Kehadiran pengikut palsu bagi seseorang individu berpengaruh menyukarkan khalayak membuat pengesahan dan penilaian. Kemudian yang kedua, impak maksimum tidak akan diperolehi sekiranya seseorang individu berpengaruh terlibat mempromosikan pelbagai jenama dan produk yang berbeza. Dalam konteks ini adalah kalau sekiranya individu berpengaruh itu fokus kepada satu produk, impaknya lebih berkesan, lebih luas dan juga lebih mendatangkan keuntungan kepada sebuah syarikat. Tapi apabila individu berpengaruh ini terlibat dengan pelbagai jenama dalam mempromosikan pelbagai jenama, maka dia akan menyebabkan kekeliruan dan juga kesannya berbeza di antara satu dengan yang lain. Ini yang dimaksudkan oleh Tobin dalam isu dan permasalahan. Kemudian yang ketiga adalah isu kawaselia dan perundangan berkaitan keperluan pendedahan dan perlindungan kepada pengguna akibat representasi yang tidak tepat ke atas satu produk atau jenama yang dibuat oleh seseorang individu berpengaruh. Dalam konteks ini, individu berpengaruh itu bercakap tentang satu produk tapi tidak ada kawal selia ke atas orang yang bercakap tentang suatu produk ini. Kalau dia bercakap satu perkara yang tidak tepat dan tidak betul, apakah undang-undang yang boleh dikenakan ke atas seseorang? Ya, ini yang konteksnya belum lagi dikaji secara detail ataupun penguasaannya belum lagi secara meluas. Inilah antara 3 perkara yang dikatakan oleh Tobin 2019 tentang isu dan permasalahan dalam kaedah pemasaran individu berpengaruh. Selepas kita melihat kepada 3 konteks iaitu peranan, pengenalannya tadi, kemudian isu dalam COVID-19 dan yang terakhir sekali apabila kita melihat tentang perspektif isu dan masalah yang disebut oleh Tobin 2019 tadi, maka kita sampai kepada satu kesimpulan bahawa penggunaan individu berpengaruh dalam media sosial ni satu budaya dan juga trend yang baru untuk mempromosikan produk. Memang ia ada satu perkara yang sangat baru, berbeza sebelum ini, di mana sebelum ini kita bertindak
menggunakan ulasan secara konvensional. Tapi apabila ada media sosial, maka budaya dan trend baru individu berpengaruh ini semakin berkembang untuk mempromosikan suatu produk. Individu berpengaruh ini boleh memberikan kesan ke atas pembelian pengguna di atas talian. Ini memang tepat sebab individu berpengaruh ini, terutamanya artis ataupun atlet ataupun penyanyi ini, ada kesan yang sangat besar ke atas individu dalam konteks yang ramai. Jadi apabila dia bercakap sesuatu produk, dia boleh untuk mempengaruhi orang dalam konteks yang lebih banyak. Kemudian kesimpulan yang ketiga yang boleh kita buat adalah individu berpengaruh ini digunakan untuk mempengaruhi pengguna untuk membeli sesuatu produk dan terus setia kepada satu produk itu. Maknanya kalau kita tengok dari segi trend, individu berpengaruh ni dia banyak follower, dan followernya kadang-kadang adalah follower yang setia. Apabila setia kepada artis ataupun seseorang individu berpengaruh ni, dia akan cenderung untuk menggunakan apa juga yang digunakan oleh individu berpengaruh ni dan membeli apa juga yang dibeli oleh individu berpengaruh. Secara tak langsung, ia akan membuka peluang kepada pemasar dan peniaga untuk mempromosikan produk mereka di media sosial. So dengan menggunakan strategi individu berpengaruh ini dalam memasarkan produk secara global, maka usahawan-usahawan akan lebih dapat menjana keuntungan dan dapat mempromosikan produk mereka secara luas, terutamanya dengan penggunaan media sosial. So itu saja kesimpulan yang saya dapat buat daripada pembentangan hari ini berkaitan dengan individu berpengaruh dalam media sosial. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada doktor dan juga semua rakan-rakan yang berkesempatan untuk menonton video saya pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.